Belum ada lagi. Sama kurang tinggi. Suara. Okey. Ambil masuk ya. Suara. Suara. Ya? Ada? Tu tinggi dah. Okey. Ha? Okey, dah ada. Ada ya? Okey. Tapi belum boleh lagi nak dia. Tak ada sikit dah. Kalau dia nak boleh sama je. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Yang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang begitu mencabar ini, kita masih lagi berkesempatan untuk bersama-sama melalui ceramah yang disampaikan secara live melalui FB ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita sama-sama kongsikan ini memberi manfaat kepada kita dan juga memberi manfaat kepada orang lain yang kita bila kita sampaikan kepada mereka sebagaimana yang dipesan oleh Rasulullah SAW, balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripadaku walaupun sepotong ayat. Jadi dalam kesempatan ini tajuk yang akan kita sentuh ialah Ramadan dan konsep kesatuan umat. InsyaAllah melalui ibadah puasa yang kita lakukan pada bulan ini, kita akan melihat bagaimanakah ibadat puasa ini mengandungi konsep kesatuan umat itu. Ia tidak lari daripada ayat-ayat yang berhubung dengan kewajipan puasa itu, bermula daripada ayat 183. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu melakukan ibadah puasa, sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat-umat sebelum kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Dari ayat ini jelas bagi kita bahawa puasa ini bukan diwajibkan ke atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah berfirman, walladzina min qablikum, dan diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu. Ini memberi arti bahawa semua umat yang diutuskan kepada mereka rasul-rasul oleh Allah Subhanahu wa taala berkewajipan melakukan ibadah puasa sebagaimana yang telah dinyatakan dalam surah Al-Baqarah tadi, ayat yang ke-183. Yang kedua, kita akan lihat dari sudut waktu mula diwajibkan puasa ini. Ini berdasarkan kepada firman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, "Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati." Berpuasalah kamu dengan melihat anak bulan, dan berbukalah kamu, yakni berhari raya, dengan melihat anak bulan.
Artinya permulaan puasa ini sama saja. Tidak kira sama ada di barat ataupun di timur, di utara ataupun di selatan. Semuanya bermula dengan liru'yati, dengan melihat anak bulan. Sama ada penentuannya ialah dengan hisab ataupun dengan ru'yah. Yang pastinya melihat anak bulan. Kalau sekiranya tidak kelihatan anak bulan itu, sama ada menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari ataupun dengan mentakdirkan adanya anak bulan itu. Tapi pastinya ialah dengan melihat anak bulan. Ini menunjukkan kesatuan ummah itu melalui perintah Rasulullah SAW supaya berpuasa selepas melihat anak bulan. Maka kalau sebelum melihat anak bulan, tidak ada seorang pun diwajibkan berpuasa. Itu melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permulaan berpuasa itu. Begitu juga kalau kita lihat dari sudut kewajipan melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Baqarah juga ayat 187. Allah berfirman, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmus siyama ilal lail." Kamu makanlah, minumlah sehingga jelas kelihatan benang putih daripada benang hitam. Maksudnya ialah sehingga terbit fajar. Maka di sebelah malam, mengikut ayat ini, Allah membenarkan, membolehkan kita untuk makan dan minum. Sehinggalah terbit fajar. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kemudian Allah iringi dengan ayat, "Summa atimmus siyama ilal lail." Kemudian kamu sempurnakanlah puasa itu sehingga ke malam, yakni tenggelam matahari. Ini juga konsep kesatuan melalui ayat 187 surah Al-Baqarah ini. Begitu juga kalau kita lihat dari segi masa berpuasa itu. Walaupun ada di antara negara yang berpuasa agak panjang. Ada satu YouTube yang dikirimkan, iaitu seorang sahabat daripada Malaysia rasanya, sebab bahasanya begitu. Dia berada di Norway katanya. Dia berpuasa 21 hari, 21 jam. Hanya 3 jam saja dia berbuka. Matahari sentiasa kelihatan. Dari satu sudut, mari kita perhatikan bagaimana seseorang itu dengan 21 jam berpuasa masih lagi mampu untuk melakoni. Tidak lain ialah bila menyedari bahawa ia sebagai orang yang beriman, yang mengaku bahawa dirinya sebagai hamba yang mesti melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana yang akan memberi kekuatan ialah Allah. Bukan kerana makanan yang kita makan, ya, waktu sahur dan sebagainya. Tetapi la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan bagi manusia melainkan dengan pertolongan Allah. Di sini tidak lain ialah kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sudut itu pun kita lihat masa berpuasa, nak bermula puasa pun kita lihat dengan melihat anak bulan. Dan masa ataupun hari pelaksanaan puasa itu pun sama juga. Mungkin 29 hari ataupun 30 hari. Tak ada orang yang berpuasa 28 hari ataupun 31 hari mengikut kalender Islam. Inilah dia
kesatuan yang kita boleh lihat melalui ibadah puasa ini. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya menyempurnakan ibadah puasa ini dengan bilangan hari yang telah ditetapkan. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasa itu, iaitu selama sebulan. Sama ada 29 ataupun 30 hari tadi. Kemudian selepas disempurnakan puasa itu, hendaklah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kamu sempurnakan, cukupkan bilangan puasa itu atas petunjuk yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kamu. Ayat seperti ini, bila kita cuba selami, kita dapat rasakan bagaimana rahmatnya Allah kepada orang beriman, sehingga diberinya kekuatan untuk menyempurnakan ibadah puasa selama sebulan itu. Kalau secara logik akal, tidak akan mungkin ia mampu melaksanakannya. Sebab itulah Allah Ta'ala memulakan dengan seruan, Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Dan iman ini adalah sebagai asas yang boleh meletakkan seorang manusia itu menjadi hamba yang tidak lain tugasnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Mari kita renungi bagaimana pemeliharaan ataupun bagaimana cara untuk memelihara kesatuan ini. Kita ikuti dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 11. Ini cara bagaimana kita nak memelihara kesatuan kita sebagai umat Islam. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum. Wahai orang beriman, janganlah sebahagian kamu merendah-rendahkan sebahagian yang lain. Manusia bila ada sifat ujub, kagum dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, merasakan dialah segala-galanya, dia lebih pandai daripada orang lain, dia lebih sempurna daripada orang lain. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Minhajul Qasidin, ujub adalah punca kepada penyakit-penyakit yang lain. Bila ada sifat ujub, orang akan bersifat takbur, akan merendahkan orang lain, menghina orang lain kerana merasakan dirinya lebih sempurna daripada orang lain. Kerana itu Allah Ta'ala ingatkan, untuk memelihara kesatuan ini, jangan ada sifat merendah-rendahkan orang lain, sama ada lelaki ataupun perempuan. Wala talmizu anfusakum, jangan kamu mencela diri kamu. Wala tanabazu bil alqab, jangan menggelar dengan gelaran-gelaran yang tidak baik. Ada masanya diharuskan gelaran itu digunakan, tapi bila niat kita bukan niat untuk menghina, tidak memberikan apa-apa kesan kepada diri kita. Sebagai contoh, kalau kita pergi ke satu tempat, kita nak jumpa seorang itu. Kita nak jumpa namanya Ismail. Tapi di kampung itu Ismail ada 3. Satu Ismail sengit, satu Ismail kedip, satu Ismail gagap. Maka kita beritahulah, yang saya nak jumpa Ismail gagap. Jadi penggunaan perkataan gagap itu bukan bertujuan
merendah-rendah dan menghina, menggelar dengan gelaran yang tidak baik. Ini semua bergantung kepada innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan kita bergantung kepada niat kita. Oleh kerana niat kita bukan merendah-rendahkan, maka ia tidak dianggap sebagai suatu dosa. Wala tanabadhu bil alqab. Kemudian Allah Ta'ala ingatkan kita pula, iaitu ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu jauhi daripada inna ba'dadh-dhanni ism. Sesungguhnya sebahagian daripada prasangka itu membawa kepada dosa. Ini kita kena jaga dalam hubungan kita bermasyarakat. Maka bila kita melihat sesuatu yang mungkin pada zahirnya membawa kepada tidak baik, tapi jangan secara segera kita mengatakan telah melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Biarkah kita menyangka baik terlebih dahulu kepada seorang itu. Kerana Allah sendiri mengingatkan kepada kita dalam satu hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Aku mengikut sangkaan hamba-Ku terhadapku. Kalau dia sangka baik, aku sangka baik. Kalau dia sangka buruk, aku sangka buruk kepadanya. Ini kaitannya Allah dengan kita. Berhadap dengan ujian Allah, kita sangka baik sajalah. Tentu ada hikmatnya di sana yang dia lebih tahu. Lebih-lebih lagi kalau kita menjadi orang yang patuh kepada Allah. Allah tetap sayang kepada orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa saja yang ditimpakan kepada orang beriman, yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laisa dzalika illa lil mu'min. Luar biasa sekali urusan orang beriman ini. Semuanya adalah baik. Bila masanya? In asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu darra sabar fakana khairan lah. Dia dapat kebaikan, nikmat dan sebagainya, dia tak lupa untuk bersyukur. Kalau ditimpa dengan musibah, kesusahan, dia tak lupa untuk bersabar. Inilah sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah daripada prasangka. Inna ba'dadh. Wala tajassasu. Jangan cuba mencari-cari kelemahan, keburukan, kesalahan orang lain. Jangan cuba kita nak mencari. Tapi kalau orang itu secara terang-terangan buat, itu dia sendiri yang melakukan secara terang-terangan. Contoh, ini contoh ya. Kita tahu jiran kita ni selalu berkelahi laki bini. Kita jangan cerita kepada orang lain. Itu yang dikatakan kita kena sentiasa rahsiakan ataupun sembunyikan keaiban orang lain. Dipesan oleh Rasulullah SAW. Man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Atau kama qala. Siapa yang menutup keaiban seorang mukmin, Allah akan menutup keaibannya dunia dan akhirat. Para penonton, kalau Allah dedahkan keaiban ini di khalayak ramai nanti, ini suatu perkara yang cukup menekan dan merasakan kehinaan di hadapan Allah dan juga di hadapan orang ramai. Wala yaktab ba'dukum ba'da. Jangan sebahagian kamu mengumpat terhadap sebagian yang lain. Ini Allah Ta'ala umpamakan orang yang mengumpat itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Tentu kita tidak akan tergamak untuk memakan bangkai saudara kita sendiri. Karena itu haruslah atau menjadi kewajipan kepada kita untuk sama-sama melihara kesatuan ini. Sebab inilah yang menjadi punca golongan yang memusuhi Islam untuk memecah belahkan orang-orang Islam. Kerana itu, sekiranya berlaku perselingkahan di antara orang-orang beriman, Allah mengingatkan kita supaya mendamaikan di antara keduanya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Sekiranya terdapat
dua kumpulan orang yang beriman berperang, bermusuhan, fa'aslihu bainahum. Maka kamu islah ataupun damaikanlah di antara keduanya. Dan semuanya ini para penuntut sekalian akan dapat dicapai dan dilaksanakan apabila kita meletakkan diri kita ini sebagai orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau kita melupakan rahmat dan kasih sayang Allah kepada orang beriman, nafsu akan berperanan nanti untuk membawa kita kepada perkara-perkara yang boleh mendatangkan perpecahan dan sebagainya. Atas dasar kepentingan-kepentingan tertentu, manusia ini tetap akan bermusuhan apabila melupakan bahawa Allah mengingatkan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara, maka hendaklah kamu damaikan di antara saudara kamu. Sebagai penutup, marilah sama-sama kita menginsafi diri kita. Sebab tidak ada siapa yang sempurna dalam kehidupannya. Tetap ada kekurangan-kekurangan di sana. Maka kerana itu, sama-samalah kita bertanggungjawab untuk memperbetulkan, untuk memperbaiki saudara kita atas dasar wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kamu atas dasar ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Tapi jangan dilupakan, nafsu sangat berperanan untuk memecah belahkan kita. Maka awaslah. Jangan sampai ia mengheret kita dan membawa kita kepada permusuhan di antara satu sama lain. Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahawa kesempurnaan iman seseorang itu apabila menundukkan nafsunya mengikut apa yang diajar oleh baginda SAW. Baginda bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga nafsunya tunduk dengan apa yang aku bawa, yakni ajaran-ajaran Nabi SAW. Nafsu sebahagian daripada kita, bukan kita sebahagian daripada nafsu. Sebab itu Nabi SAW mengajar kita supaya tundukkan nafsu itu kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan tazkirah ringkas pada petang ini memberi manfaat kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita sama-sama untuk menyebarluaskan peringatan-peringatan seperti ini, kerana orang beriman sikapnya ialah wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan bermanfaat kepada orang beriman. Kalau kita sebagai orang beriman bersedia untuk menerima peringatan dari orang lain, dan orang yang menyampaikan peringatan, biarlah peringatan itu adalah atas dasar innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Jadi setakat itu, dalam kesempatan ini, semua yang baik itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan-kekurangan itu adalah ada pada manusia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan kalau terdapat di sana kesilapan ataupun kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.